أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada malam ni di dalam pengajian kita, iaitu pengajian mingguan, iaitu di dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Baik, seperti biasa malam ni kita akan sambung lagi kitab kita pada muka surat 5. Pada muka surat 5. Baik. Bismillah. Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin.
Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Jadi kita dah masuk dah. Bab yang pertama, fasal yang pertama pada menyatakan mata. Jadi nak tengok apa kelebihan mata yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Baik. Dan apakah yang perlu kita menjagakan daripada mata kita. Baik. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Kata musannif, ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan mata itu oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Sebab apa Allah Ta'ala menjadikan mata itu pada engkau, pada kita? Sebab apa? Bila sebut engkau di sini, maksudnya ramai. Engkau di situ, khitab di situ, engkau dengan mana ramai. Sebab apa boleh kata Allah Ta'ala menjadikan mata itu kepada engkau, pada kita semua? Sebab apa? Kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Jadi, kerana faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Jadi bila sebut akhirat, jadi iaitu kalau kita sebut kata faedah bangsa akhirat, iaitu yang kita gunakan manfaat, kejayaan, kebaikan. Kalau dunia, iaitu termaklum, kehidupan kita sekarang. Sebab itulah dunia ni dia ambil daripada perkataan dana. Sebab tu nak kata dunia ni dicela. Sebab apa? Sebab dunia ni dia ambil daripada perkataan dana. Asal dana ni rendah. Nak kata bila sebut rendah ni lekeh. Benda yang lekeh. Sebab tu dunia, dunia dalam bahasa Arab. Asal dunia ni, asal perkataan daripada dana. Dal, nun, ya, alif, maksurah. Dana ni dengan makna rendah. Sebab tu kita kata dunia ni lekeh. Dunia ni hina. Sebab apa? Sebab maksud asal dia pada lurah tu dengan makna rendah. Dia tak sama dengan akhirat. Dunia ni rendah daripada akhirat. Sebab tu kehidupan di dunia tu dikatakan rendah. Sebab apa? Maksud dunia itu daripada perkataan dana. Dunia tu dikatakan masdar. Baik, habis. Itu kalau orang tanya, so, dunia tu asal daripada perkataan apa? Dana, rendah. Maka setengah daripada segala faedahnya. Faedah bagi mata itu yang bangsa akhirat. Apa dia yang bangsa akhirat itu? Iaitu memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya. Ini mata ni kita tengok pada benda yang sebelah atas. Ini kita tengok, kita tilik pada alam yang sebelah atas. Ini panggil alamul alawi, ulwi. Sebab tu sebut dalam kitab Matan Jarrah dia sebab apa? Fanzur ila nafsika sumanin takilli ala lil alamil ulwi summa sufli tajid bihi sun abadi an hikami lakin biha qama dalilul adami. Fanzur ila, maka hendak tiliklah oleh kamu, fanzur ila nafsika, kepada diri kamu, kemudian fanzur ila nafsika summa lil takin lil alami ulwi summa sufli. Jadi kita tilik pada alam yang sebelah atas. Langit, bulan, matahari, bintang. Sebab tu dia kata, beberapa faedah yang bahasa akhirat itu kita memandang kepada langit. Sebab apa? Kita memandang pada matahari, bintang dan bulan. Kerana kita memandang kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan mendapat faedah akhirat. Kita kata tengok Allah Ta'ala yang menjadikan langit. Sebab apa tu? Sebab apa boleh kata
faedah mata itu memandang kepada langit. Ilat. Supaya berdalil engkau dengan dia. Dengan mata tadi tu. Atas ada Allah Ta'ala. Supaya berdalil engkau. Minta maaf. Supaya berdalil engkau dengan dia dengan apa? Dengan kita melihat kepada langit. Dengan kita melihat kepada bulan. Dengan kita melihat pada bintang. Kesemua tu dia kata berdalil tu atas ada Allah Ta'ala. Dan atas keesaannya, keesaan Allah. Dan atas kuasanya, kuasa Allah Ta'ala. Tu maksud kata dalil. Sebagai hujah, bukti. Dalil ni bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita panggil dalil dengan mana? Bukti. Bukti Dalla yadullu. Dalilan. Menunjuk. Asal dalam perkara yang menunjuk. Asalnya kalau dalil ni perkara yang menunjukkan kepada kita. Dalil. Mana perkara yang menunjuk pada kita? Kalau bahasa Melayu kita, kalau ringkaskan panggil bukti. Mana bukti dia? Kata ada Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arab panggil, mana dalil kata ada Allah Ta'ala? Kita kata alam ini, langit, bulan, matahari. Itu perkara tu yang menunjuk kata ada Allah Ta'ala. Itu menunjuk kata, itu dipanggil dalil kata ada Allah Ta'ala. Baik, habis itu. Dan atas keesaannya dan atas kuasanya, kuasa Allah. Habis. Dan setengah daripada faedah mata tadi. Melihat akan Quran. Allah Akbar. Dapat kita tengok Quran. Dapat kita tengok Quran. Dan melihat akan jalan kepada masjid. Apa maksud jalan pada masjid? Tulis itu. Yakni kepada menuju ke masjid. Dalil akli. Ya betul, dalil akli dipanggil. Kalau dalam ilmu tauhid dipanggil dalil akli. Dalam ilmu tauhid dipanggil dalil akli. Betul, tepat sekali Hajar Janora, betul. Dan melihat akan jalan kepada masjid. Apa melihat kepada jalan masjid? Tulis. Yakni melihat akan jalan kepada menuju ke masjid. Maksudnya menuju ke masjid tu kita nampak. Dan kita tengok jalan pada masjid. Jalan kita menuju ke masjid. Dan kepada tempat menuntut ilmu. Allah Akbar. Jadi mata ni faedah dia ni. Yang pertama melihat akan Quran. Betul tak sama Kalau orang tanya kita, Ustaz, saya baca Quran dalam handphone. Dengan Quran yang ni, mana pahala besar? Memang confirm pahala yang kita pegang tu Quran sebenar tu. Tapi dah tak ada Quran, Ustaz, dapat juga kita baca tu. Tapi tak semacam lah kita pegang Al-Quran. Pegang Quran, kena ada ayat Quran, kena ada wuduk. Apabila kita menanggung Al-Quran, kena ada wuduk. Kita menanggung dalam handphone Al-Quran, tidak ada wuduk, tak boleh pegang, tak ada masalah. Tak sama pahala dia baca. Bila baca, kita melihat Al-Quran tu dapat pahala lagi. Tu dia. Melihat dapat tengok Quran tengok. Ambil Quran tengok. Tak baca lagi dapat pahala dah. Tu faedah mata. Kemudian dapat melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun gitu juga, alhamdulillah. Kita contoh. Kita belajar sekarang. Jadi kita belajar sekarang, kita buka kitab, kita tengok. Mata kita tengok kitab. Sebab tu saya cakap baru ni. Bukan nak bagi orang terasa hati, tak. Jadi kalau orang ada kitab tu, alhamdulillah. Mata dia dapat melihat kitab. Dapat pahala dah situ. Itu faedah mata. Faedah mata tu, dapat kita tengok kitab. Alhamdulillah dapat. Kemudian dapat kita dobit pula. Contoh ngaji kitab fiqh dengan saya. Banyak sangat dobit. Kadang-kadang kita rasa Allah susahnya, Allah rasa banyak kali Ustaz nak dobit, Ustaz rasa jenuh juga. Bahasa dia kita orang belajar. Kita orang belajar bahasa dia lah. Nak tengok lagi, nak dobit lagi. Ni faedah tangan pula.
Tangan ni faedah tangan kita menulis. Faedah mata sambil menulis. Dapat pahala. Lepas tu tengok kitab pula. Allah, banyak pahala. Ni tasawuf ni. Habis itu. Itu bangsa akhirat. Dan setengah daripada faedahnya faedah mata yang bangsa dunia. Ni bangsa dunia. Hak ni adalah dunia. Melihat perusahaan engkau. Apa maksud kata perusahaan engkau? Benda, dia panggil benda ittirari. Tengok. Benda yang apa kita usahakan. Melihat perusahaan engkau. Apa maksud perusahaan engkau? Ini benda yang kita usahakan. Contoh tengok. Kita ada usaha apa kat dunia ni? Kita kerja. Pagi-pagi menanam pokok. Kita dah tengok. Duk cangkul. Tanam pokok. Benda apa yang kita usahakan? Tak payah jauh lah. Kita masak. Pagi-pagi kita sediakan sarapan. Buat. Benda yang kita usahakan. Tengok. Nak masak apa ni? Pagi-pagi masak nak masak resin mak. Buat sambal dulu. Buat nasi dulu. Masak nasi bubur dah pandan. Bubur bawang sikit. Bubur halia sikit. Buat nasi lemak. Buat. Lepas tu bubur santan sikit. Buat nasi lemak. Bubur. Sukat. Kita tengok apa yang kita usahakan. Lepas tu. Itu bangsa dunia. Bila sebut bangsa dunia ni benda yang harus. Kita usahakan. Tengok dia. Ada faedah juga. Nanti dia punya faedah dunia. Baik. Kemudian, tu kalau kita buat nasi, tak kira lah nasi goreng. Apa yang kita usahakan. Tu yang bangsa pada dunia. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan berlaga. Mata kita duduk berjalan ni, tengok, melepas kita berjatuh. Kita ada mata pandangan, kita tengok. Bila kita ada mata ni berjalan, elok je. Sebab apa tu? Nak melepaskan kita daripada kita jatuh. Cuba kita kalau tak, mata kita tak guna dengan elok dekat dunia ni. Silap-silap jatuh kat longkang, na'udzubillah min zalik. Silap-silap jatuh kat dalam lubang. Sebab tu faedah mata tu, dunia tu kita jalan elok. Benda dunia, aku rasa benda dunia. Sebab kita duduk kat dunia dah. Jadi faedah dunia tu apa? Kita berjalan untuk melepaskan. Melepaskan daripada jatuh. Sebagai contoh. Dan berlaga. Berlaga. Berlaga begitu juga. Berlaga ni maksudnya bertembung dengan orang. Berlaga, bertembung. Jadi bila ada faedah mata ni, orang lalu depan kita tahu. Tak ada nak berlaga kat dia, pap. Dia kena ada mata ni nampak tengok, orang ni lalu sini, kita pun lalu sini. Tak adalah bila orang lalu sini, kita pun berlalu sini, langgar dia tak boleh. Sebab tu faedah mata tu penting. Tengok orang tegur kita. Tengah jalan, tak nampak ke? Tengok orang marah kita, Kita duduk pandang bawah. Tiba-tiba kita berjalan tu, langgarnya kita. Mesti orang kata, tak ada mata ke? Nampak tak? Dia kata tak ada mata. Kita pun rasa nak marah. Padahal kita tak perasan. Habis itu. Lepas tu faedah mata ni banyak. Lepas tu saya cakap kalau kita tengok faedah mata kita buat ilmu tadi. Ada kitab. Bukan faedah ilmu tu. Bila faedah mata tu hanya sekadar tengok orang ustaz mengajar. Kita dengar tak? Faedah mata yang paling penting sekali bila kita ada kitab boleh kita tengok. Boleh pahala. Banyak mendengar dapat pahala dah. Faedah telinga. Tangan. Saya tengok kelebihan kita belajar kitab. Dia tak sama orang mendengar. Tak sama Contoh kalau kita kat masjid. Tak kira lah masjid ke, tengok YouTube ke, tak kira lah. Kalau orang mengaji kitab tu, apa faedah dia?
dapat pegang pen, dapat dobit tulis, faedah tangan dapat dah, faedah tangan. Mendengar pula, ustaz tu mengajar. Dobit pula tulis. Ada kitab pula dapat tengok. Allah. Pahala besar tak? Banyak pahala besar. Sebab tu kita kata kita belajar kitab ni tak sama dengan mana kitab. Orang tak ada kitab, duk dengar gitu. Ustaz, bukan tak boleh pahala, Ustaz. Memang boleh pahala. Tapi tak sama seperti orang yang ada kitab. Tak sama. Tak sama. Orang ada kitab dengan tak ada kitab sama. Ibaratnya beginilah. Kita buat bandingan. Dia tak sama. Kita tengok. Orang tu dia makan nasi. Ustaz, makan nasi. Kenyang juga, Ustaz. Ya, betul. Tapi tak sama kenyang dia. Orang makan nasi, dia ada lauk sayur, dia ada lauk ikan. Dia tak sama makan nasi saja. Cuba kita tanya, makan nasi, makan? Makan nasi, makan? Kenyang seperti juga, Ustaz. Tak apa, suruh dia makan nasi saja, jangan makan lauk. Makan nasi saja kenyang. Makan nasi dengan garam. Macam kami di pondok dulu lah. Jadi pada satu ketika tu kita makan nasi garam. Dia tak sama orang makan nasi dengan lauk. Nak cerita bandingan dia. Bandingan. Kenyang seperti tu juga. Tapi kalau ada lauk sedap juga ni. Nampak tak? Ibaratnya kalau ada kitab tu sedap juga ni, dapat menulis. Nampak tak? Beza je. Nampak beza. Beza. Habis. Baik. Begitu juga kita ada mata. Faedah yang bahasa dunia tu, melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan berlaga. Berlaga ni maksudnya bertembung. Kita berjalan tu boleh nampak faedah mata tu, menggunakan mata tu. Baik, habis. Dan bermula mensyukurkan mata itu. Macam mana kita nak mensyukurkan mata kita? Ni, nikmat. Allah Ta'ala bagi mata. Tengok. Dan bermula mensyukurkan mata itu ialah memelihara daripada mata tu. Memelihara apa? Akan tiap-tiap melihat yang haram. Kita memelihara mata kita daripada melihat perkara yang haram. Melihat yang haram tambah sikit. Yang ni melihat daripada perkara yang haram. Tambah sikit. Tulis situ. Dobit situ. Melihat yang haram. Yang ni melihat daripada perkara yang haram. Tak apa. Melihat yang haram. Ini melihat daripada perkara yang haram. Itu maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana contoh? Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Tapi ni kena ingatlah. Dia kena kaitkan sikit. Seiring bukan kata tengok perempuannya. Begitu juga laki tengok perempuan, perempuan tengok laki. Sama. Dia panggil mimba bitaglib. Kalau dalam ilmu pada zaman Jepun ramai orang makan ubi kayu je, Ustaz. Ya, betul. Kan Jepun. Baik. Melihat perempuan ni bukan kata laki tengok perempuan saja. Akas pada itu juga. Perempuan tengok laki pun begitu juga. Sama hukum dia. Sama. Dia panggil mimba bitaglib. Dalam ilmu balaghah dia kata mimba bitaglib ataupun mimba bilittifaq. Selain yang lain ni, selain daripada isterinya dan sahayanya. Sahayanya hamba. Dan mahram. Yang ni mahram ni iaitu adik-beradik. Perempuan yang diharamkan. Itu tu bagi mahram. Perempuan yang diharamkan baginya. Tapi orang Melayu kita panggil muhrim. Muhrim ni silap. Ni nak cerita kata benda yang masyhur. Muhrim ni orang pergi haji. Pakaian muhrim. Tak apa tu. Mahram ni orang Melayu kita dia kadang-kadang dia tersalah guna. Kata Ustaz, ni muhrim saya, Ustaz. Bukan muhrim saya, tu pakaian. Mahram saya ni, Ustaz. Kan sedap juga. Ini mahram saya, Ustaz. Apa? Maklum bila sebut mahram tu boleh jadi adik-beradik dia, boleh jadi pak saudara dia, boleh jadi mak saudara dia.
Tengok ada orang tak tahu lagi kitab apa malam ni. Malam ni kitab Penawar Bagi Hati. Mungkin Ajar Rayu tak perasan dalam, tak scroll balik. Dia ada jadual kita dalam minta tolong Kak Aini ke siapa ke, Kak Ati tolong update balik. Kadang-kadang ada jemaah kita dia bawa masuk. Kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati. Nanti minta tolong scroll balik dalam pengajian Penawar Bagi Hati. Baik. Bab mata tolong buka bab mata. Nanti minta tolong hantar balik. Jadi kelas kita ni seminggu 6 kali. Seminggu 6 kali. Saya nak beritahu sekarang umum. Dia yang tak ada kelas saya ni pada hari Isnin dengan Selasa. Kalau hari ni ada 2 kali. Pagi dengan malam. Ahad pagi dengan malam. Kalau hari lain semua ada, melainkan hari Isnin dengan Selasa. Itu saja. Hari lain tu Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 5 hari tapi ada 6 kali pertemuan. Malam ni kita Penawar Bagi Hati. Baik. Baik, tengok. Okey, baik. Dan mahramnya. Mahram ni kita panggil kalau adik-beradik, dia panggil mahram. Pak saudara panggil mahram. Bukan muhrim. Orang kata dia tersalah. Dia tersalah guna istilah. Ni muhrim saya, Ustaz. Orang dululah cakap. Ni muhrim saya. Tapi tak apa. Sebabnya kaedah dalam bahasa Arab disebut al-khata'ul masyhur khairun minas sawabi al-mahjuri. Ni kaedah. Al-khata'ul masyhur, benda yang salah tapi masyhur. Benda yang salah tapi terkenal dan masyhur dah, itu terlebih baik daripada perkara yang betul kita tinggalkan. Tu dia. Benda yang salah itu terkenal, itu masyhur dah. Benda yang salah tapi dah masyhur, itu terlebih baik daripada benda yang betul yang kita tinggalkan. Khair al-khata'ul masyhur khairu minas sawabi al-mahjuri. Itu lupa. Hari Selasa tu saya ada Hidayatul Azkiyah. Betul-betul Hajar. Terima kasih banyak. Hari Selasa ada Hidayatul Azkiyah. Itu yang pengajian, apa tu? Dia panggil pengajian, apa nama? Zoom lah. Kalau dalam ni 6 kali. Baik, tengok. Tu dia. Jadi maklum ni tempat kita ni dia dah masyhur dengan muhrim. Tapi tak apalah, dah masyhur itu walaupun salah, tapi dah masyhur gitu. Itu terlebih baik daripada perkara yang betul yang kita tinggalkan. Ihram. Tapi ihram tu muhrim ini orang yang memakai ihram. Muhrim ni dipanggil isim fa'il. Orang yang memakai ihram. Pakaian haji umrah panggil ihram. Muhrim orang yang memakai pakaian haji. Muhrim. Adapun mahram, ni mahram. Mahram ni iaitu yang diharamkan. Seseorang yang diharamkan dengan kita tu bernikah. Habis itu. Lagi pula, dan seperti melihat akan muda belia. Muda belia ni apa dia? Dia ada dobitan di sini jap. Tulis itu, orang yang belum sampai tumbuh misai dan janggut. Muda belia, orang yang belum sampai tumbuh misai dan janggut. Ni tengok. Jadi kadang-kadang tengok budak ni, tapi dia syarat lah. Dia ada jenis budak yang apa, comel sangat budak. Budak lelaki ke tak kira lah. Ini mimbabi taglib. Jadi muda belia ni tengoklah perempuan. Kalau perempuan budak-budak tu, yang budak-budak muda macam dalam umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kita dah segeram tengok tu.
Atau begitu juga. Boleh jadi haram ke Ustaz? Kalau kita bersangatan dengan nafsu tengok, gitu dia panggil muda belia. Orang yang dah sampai tumbuh misai dan janggut. Tu daripada dobitan lah. Dobit gitulah. Tu dia. Habis. Kalau kita panggil kata budak jambu lah. Muka jambu. Muka jambu. Muka pipi merah apa semua. Budak-budak muda. Dia panggil muda belia. Dia panggil istilah muda belia. Dan seperti melihat akan aurat. Aurat. Aurat ni dipanggil ma yajibu. Dia panggil apa? Aurat ni depan lagi. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Pun perkara yang haram juga. Ni nak cerita kata selain daripada mahram saya dan isteri lah nak cerita kata. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Ni kena jagalah mata kita. Habis itu. Kerana firman Allah Ta'ala. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum. Inna Allah khabirun bima yasna'un. Artinya bersabda olehmu. Hei Rasulullah. Dia kalau kata ada wahai tu, hei Rasulullah. Wahai Rasulullah. Dia panggil munada mudhaf. Dia kena baca. Wahai Rasulullah. Hai Rasulullah. Bagi sekalian yang beriman. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu. Daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Bila sebut tiada harus tulis. Itu haram. Begitulah. Tiada harus bagi kamu melihatnya. Maksud tiada harus apa di sini? Tulis dobit situ. Tiada harus di sini ke mana? Haram. Haram bagi kamu melihatnya. Tiada harus bagi kamu melihatnya. Tengok saya ulang balik. Hei Rasulullah, bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang. Yang ini daripada perkara. Daripada perkara yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Yang ini daripada perkara yang haram bagi kamu. Tiada harus dengan makna haram. Nescaya memejam oleh mereka itu, orang mukmin akan segala mata mereka itu. Dia kena pejam mata maksudnya apa? Tundukkan pandangan. Bukan tunduk pejam gitu, bukan. Maksudnya tundukkan pandangan. Itu maksud dia. Habis itu. Dan suruh olehmu akan mereka itu. Mereka itu orang mukmin tu. Suruh apa tu? Alhamdulillah. Dengan memelihara faraj mereka itu. Bila sebut faraj, dia ada dua maksud. Sebagaimana yang saya terang baru ni. Faraj dia ada dua maksud. Satu faraj perempuan, satu faraj lelaki. Sebab asal farjun ni dengan makna lubang. Bila sebut faraj, dia ada dua maksud. Ulama dulu dia kalau sebut dalam kitab ulama dulu, bila sebut faraj tu dia ada dua maksud. Sebab tu dia kata faraj tu bagi lelaki dan perempuan. Lelaki ada faraj ke? Ada sebab ada lubang. Lubang kencing tu. Nampak? Sebab tu dia kata di sini. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu. Takut orang salah faham. Faraj habis takkan orang perempuan ni kena, orang lelaki tak ada ke? Sebab tu dia kata faraj ni dia umum. Kalau istilah ulama dulu dia kata farjun dengan mana lubang. Lubang sama ada perempuan ataupun lelaki, dua-dua ada. Ada pun ulama yang mutaakhirin, yang kebelakangan ni, dia bezakan faraj untuk perempuan, lelaki untuk zakar.
Tu kena ingat tu satu ilmu Takut-takut kalau kita baca kitab ni kita tak faham. Memelihara faraj mereka itu. Maksudnya orang perempuan je lah kena jaga, lelaki tak boleh Ustaz. Dia kena, jangan salah faham. Masuk kedua-duanya. Baik. Sebab farjun dengan asal makna farjun bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita panggil lubang. Farjun. Baik, habis. Suruh olehmu akan mereka itu orang mukmin dengan memelihara faraj mereka itu. Suruh tu dia panggil jawab amar. Nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu. Memelihara faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia, dengan faraj tu. Apa dia dikerjakan dengan dia? Iaitu daripada perkara zina dan liwat. Dia kena faham Rayu dia istilah sekarang dia dah bezakan. Ada pun ulama mutaakhirin dia membezakan. Sebab tu kena tengok kitab. Lepas tu kita kena belajar tu, kena dobit dalam kitab. Maksud faraj tu ni membezakan laki, bukan kata tak betul sekarang, tak. Yang cakap tak betul. Ulama sekarang dia membezakan zakar dan faraj. Ulama dulu sebut faraj, kita maklum. Baik laki ada, perempuan pun ada. Sebab tu dalam kitab ni sebut. Kitab penawar bagi hati dia kata faraj. Kalau kita kata faraj tu pada perempuan sahaja dalam kitab ni, maksudnya orang lelaki tu tak perlu jaga. Sebab dia tak ada faraj. Sebab tu kitab ni, kalau kita faham sendiri, kalau kita baca seorang-seorang, kita tak faham. Sebab tu kitab ni kena belajar. Belajar dengan berguru. Habis itu. Baik, tengok. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Lebih baik. Yang ni dia panggil nisbahnya lebih baik. Lebih baik memelihara, dan demikian memelihara itu, dibuat bracket situ bracket. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu, bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia, semacam dengan zuhirnya. Tengok. Jadi Allah Ta'ala tu dia amat mengetahui akan perkara yang batin, akan perkara yang tersembunyi. Tulis itu. Batin dengan makna tersembunyi. Batin dengan makna tersembunyi. Dobit situ, tulis Hajar Rahayu. Kitab tak tahu ada tak kitab? Dia kalau kitab Jawi ni dia murah. Belilah kalau boleh ada kitab tu, ada masa boleh belilah. Senang sekarang ni, semua Shopee semua ada jual. Kitab pun tak mahal, tak sampai RM10 kitab Jawi ni. Tak ada. Baik, tengok habis. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan yang batin. Ini akan perkara yang tersembunyi. Yang mengerjakan mereka itu, mereka itu orang mukmin, akan dia, akan orang mukmin tadi, akan orang mukmin tadi, semacam dengan zuhirnya. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu kata perkara zuhir. Begitu juga Allah Ta'ala juga dengan perkara yang batin. Yang tersembunyi dalam hati kita. Allah Ta'ala tahu. Tu dia. Maka membalas ia Allah akan mereka itu atasnya. Ada pada ayat ini. Mengajar kelakuan yang baik. Dia kena berhenti setakat dulu. Ada titik tu. Maka membalaslah Allah Ta'ala akan mereka itu atasnya. Atas mereka yang perkara yang mereka kerjakan. Alhamdulillah dah sampai dah. Alhamdulillah. Tengok. Ajak kawan-kawan. Mengaji kitab. Kerana setengah-setengah orang dia suka mendengar. Tapi kita belajar kitab ni dia pahala lebih lagi. Tengok ni faedah mata kita tengok. Boleh tengok kitab sendiri. Dobit lagi Baik habis. Ada pada ayat ini. Ini dipanggil istinbat hukum.
ada pada ayat ini. Ayat mana? Ayat kata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Ayat ni. Ada pada ayat ini. Ini dipanggil istinbat hukum. Nak mengeluarkan hukum daripada ayat tadi. Ini nak mengeluarkan hukum daripada ayat tadi. Ada pada ayat ini. Yang ni istinbat hukum, tulis itu. Istinbat hukum ni maksudnya nak mengeluarkan hukum. Sebab ayat ni berkenaan tentang fiqh. Ada pada ayat ni mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Jadi menakutkan pada orang mukmin. Maka ada pun mengajar adab. Ni adab. Adab ni tulis kelakuan yang baik. Bila sebut adab di dalam bahasa Arab, al-ahwalul al-hasanah. Al-ahwalu al-hasanah. Kelakuan-kelakuan yang baik itu dikatakan adab. Adab ni bahasa Arab. Orang kita kata adab, awak tak ada adab. Kalau bahasa Melayu kita panggil kalau dalam terjemahan adab dalam kitab Kifayatul Azkiya, al-adab huwa al-ahwalu al-hasanah. Kelakuan-kelakuan yang baik itu dikatakan adab. Adab-adab ni kelakuan yang baik. Kalau kata orang tu, yang kita kata dia buat jahat, itu tak main kelakuan, dia tak main kelakuan baik. Bila sebut adab ni benda baik. Awak ni tak ada adab ni. Contoh, kita cikgu sekolah. Cikgu sekolah mengajar, awak ni tak ada adab ni. Apa maksud tak ada adab? Awak ni tidak ada kelakuan yang baik. Tapi kau cakap itu takut orang takut pelik sikit. Tapi bahasa Melayu gitulah. Adab-adab al-ahwalul hasanah. Tengok. Maka ada pun mengajar adab. Yang ni kelakuan yang baik. Maka firman-Nya, bersabda olehmu bagi sekalian. Dia kata bersabda. Bersabda olehmu. Apa maksud bersabda? Berfirman. Memberitahulah olehmu bagi sekalian yang beriman. Bersabda olehmu bagi sekalian. Sebab dia bersabda ni dia istilah. Macam tadilah. Artinya bersabda olehmu, wahai Rasulullah. Asalnya bersabda tu macam tadi ayat Quran tadi, ditulis kat atas tadi, bersabda olehmu, hai Rasulullah. Sepatutnya apa? Bersabda, katalah olehmu. Tulis itu. Bersabda dengan mana? Katalah olehmu. Itu maksud bersabda. Ni bahasa Jawi lama. Bahasa Jawi lama. Jejadian lama tak nampak. Bersabda olehmu. Kata olehmu bagi sekalian yang beriman. Nescaya memejam mereka itu akan segala mata mereka itu. Ini dipanggil dalil yang menunjuk kata haram kita melihat. Selain daripada perkara yang haram kita. Ini kena ingat, dia kena kaitkan jugalah. Habis Ustaz, takkan saya nak pergi sekolah, cikgu sekolah tak boleh pandang lelaki Ustaz? Bukan begitu. Maksudnya dia pandang sini ni dengan ada nafsu ke dan sebagainya lah. Ataupun cakap tu tak ada apa. Kena faham situ lah. Lama nanti jumpa orang ni tunduk semua. Kita pun tak kenal siapa dia kita duk cakap. Lama jumpa orang besar, kita pun tunduk bawah. Ya cikgu, kita pun tunduk bawah. Siapa dia duk cakap aku ni, tak apalah aku tunduk bawah. Tunduk samik nak waktu nak tunduk khuduk. Khuduk tunduk je, patuh. Bukan gitu Tengok juga orang kita cakap tu siapa dia. Ada tempat yang harus ada tempat yang harus kita buat. Baik. Baik. Bersabda olehmu, katalah olehmu wahai Muhammad bagi sekalian yang beriman. Ini hamba Tuhan. Nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu.
Memejam tu daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya kepada barang. Barang ni perkara. Perkara. Habis itu. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Apa dia berkelakuan yang baik? Urusan kerja tak apa. Benda yang harus. Benda yang harus tak ada masalah. Lepas tu kita kaitkan nanti. Dia kaitkan. Ini kita tengok dalam kitab ni. Dia kata semata-mata. Semata-mata. Sebab tu kita dobit tadi. Dengan semata-mata kita tidak kaitkan dengan apa-apa. Maksudnya kita kaitkan. Kata semata-mata melihat begitu. Tu haram lah. Mari tengok. Mana tadi? Baik. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Apa dia berkelakuan yang baik? Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Jadi melihat daripada perkara yang haram. Tambah sikit. Yakni melihat daripada perkara yang haram. Dan memelihara kemaluannya daripada yang tidak halal dikerjakan dengan dia. Tulis itu contoh seperti liwat dan zina. Na'udzubillah min zalik, minta jauh. Liwat dan zina. Baik, habis. Maka wajib atas sekalian hamba. Bila sebut wajib atas, wajib apa di sini? Maka wajib atas sekalian hamba. Bila sebut wajib atas, wajib apa Hajar Rohana? Tolong tulis di ruang komen. Bila sebut wajib atas, wajib apa kat ini? Siapa tahu? Bila sebut kata wajib atas sekalian hamba, wajib apa tu? Wajib apa tu? Siapa boleh tolong jawab di ruang komen? Siapa boleh tolong jawab di ruang komen? Kok Kak Rozita ke boleh jawab? Wajib syarak tepat sekali. Alhamdulillah, terima kasih banyak Hajar Faridah. Wajib syarak. Bila sebut wajib atas, wajib syarak. Kalau wajib bagi, itu dipanggil wajib pada akal. Wajib bagi panggil wajib pada akal. Wajib syarak, betul. Tengok. Maka wajib atas sekalian hamba. Bila sebut wajib atas sekalian hamba, wajib syarak. Itu jangan terlupa. Maka wajib atas sekalian hamba. Ini wajib syarak. Menjunjung perintah Tuhannya. Bila sebut menjunjung dengan mana? Menurut perintah Allah Ta'ala. Menjunjung dengan mana? Menurut. Ataupun mentaati. Ataupun kita kata mengikut. Wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Ini mengikut perintah Tuhannya. Dan jika tiada. Apa tiada? Tulis. Dan jika tiada, ini kalau tidak menjunjung. Kalau tidak mengikut perintah Allah Ta'ala tadi. Kalau kita tidak menurut perintah Allah Ta'ala tadi. Itu maksud cakap. Itu yang katakan jika tiada. Dan jika tiada. Tiada apa? Tulis itu. Dan jika tiada. Yakni tiada menjunjung perintah Tuhannya. Yakni tiada menjunjung perintah Tuhannya. Kalau dia tak menurut perintah Allah Ta'ala. Jawab. Nescaya adalah ia hamba itu jahat perangai. Perangai jahat. Jahat perangai ini. Perangai yang jahat. Kalau kalau tidak mengikut perintah Allah Ta'ala, dikatakan orang tu jahat perangai dia. Jadi perangai tu tak elok lah. Dosa lah kalau tak ikut perintah Allah Ta'ala. Tu dia. Ni bahasa dia. Bahasa Syekh Abdul Qadir Mandili. Dia kata jahat perangai. Orang dulu dia bahasa begitu. Baik. Dan patut ia hamba tu dimurkai. Dan patut hamba itu dimurkai.
dan diseksa. Jadi nak cerita kata, orang tadi tu, wajib bagi. Wajib bagi tu dipanggil wajib pada akal. Baik. Kalau kita jauhi muka surat 6, tak jauhi muka surat 6. Dan saya adalah ia hamba tadi tu jahat perangai dan patut ia dimurkai. Dan diseksa. Na'udzubillah min zalik, tak jauh lah. Baik, habis. Dan ada pun memberitahu, maka firmannya. Memberitahu apa ni? Kullil mu'minina yaghuddu min absari wa yahfazu furujahum. Innallaha khabirun. Tu Innallaha khabirun. Tengok. Dan ada pun memberitahu, maka firmannya. Kalau nak beritahu, kita nak beritahu kata macam mana? Firman Allah Ta'ala, bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Ini memberitahu ni Allah Ta'ala memberitahu dalam firman-Nya. Adapun memberitahu, ini memberi Allah tahu Allah Ta'ala, maka firman-Nya. Tulis itu. Maka firman-Nya. Tengok. Bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj itu. Nampak dia sebut memelihara faraj. Bukan hanya tertentu pada orang perempuan, tapi masuk lelaki juga. Bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Maksudnya menambah apa sini? Menambahkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Menambahkan bagi mereka itu, menambahkan ketaatan bagi mereka itu. Tulis itu. Nanti ingat menambahkan apa Ustaz? Dan lebih menambahkan, ini lebih menambahkan ketaatan. Dobit situ. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya. Dia tafsir pula. Bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Sebab nak membersihkan hati daripada segala dosa. Dan sebab membanyakkan pekerjaan kebajikan. Sebab apa? Kalau kita kata memejamkan mata tadi tu, dengan sebab kita nak membanyakkan pekerjaan kebajikan kita. Itu maksud dia. Habis. Dan ada pun menakutkan. Maka firman Allah Ta'ala. Jadi kita nak menakutkan. Macam mana kalau nak menakutkan orang tu? Maka firman Allah Ta'ala. Bahawasanya. Kalau dipanggil menakutkan ni, dipanggil tajdid. Tajdid ni memperbaharui. Memperbaharui kita nak takutkan orang. Ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. Jadi kita memperbaharui balik. Bukan dengan sekali. Maka ada pun menakutkan, maka firman Allah Ta'ala. Bahawasanya. Allah Ta'ala sangat mengetahui, ya Allah akan yang batin. Kita takutkan orang. Allah Ta'ala tu mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Kita beritahu kat orang. Allah Ta'ala sangat mengetahui, ya Allah akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia. Akan barang itu, akan perkara itu. Contohnya, seperti mengetahui ia akan zuhirnya. Jadi kita nak menakutkan. Bila ada ayat-ayat nak menakutkan orang tu, contoh orang tu buat maksiat, kita kata Allah Ta'ala tu mengetahui akan perkara yang batin. Kita beritahu gitu. Dan mengetahui perkara yang batin, perkara yang tersembunyi, yang mengerjakan kamu akan dia. Seperti mengetahui ia Allah akan zuhirnya. Habis itu. Maka selagi membalas ia Allah akan dia. Akan seorang tadi tu. Bila tu? Jika ada yang
jika ada ia tu yang baik. Jika ada ia ancaman dia boleh. Dan jika ada ia seorang tadi tu yang baik. Bila baik, nescaya membalas ia Allah dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Jadi tengok, bila dah kita kata Allah Taala mengatakan perkara yang batin dan zahir, maka bila seorang tadi tu kita mengingatkan dia, maka Allah Taala membalaskan akan dia tu seorang tadi jika ada ia yang baik. Maksudnya jika ada dia melakukan perkara yang kebajikan, tu maksud dia. Dan jika ada ia kejahatan. Apa kejahatan? Dan jika ada dia melakukan kejahatan. Kalau dia ada melakukan kejahatan, maka membalas ia Allah dengan siksa dan api neraka. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh lah kita. Minta jauh. Na'udzubillah min zalik. Habis itu. Dan firman Allah. Panjang lagi ke? Oh, panjang lagi. Tak apa, kita berhenti setakat tu dululah. Berhenti setakat tu dulu. Nanti tersambung balik. Dan firman Allah Ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. InsyaAllah tersambung lagi. Wallahu a'lam. InsyaAllah tersambung pembahasan kita insyaAllah. Minggu depan. Jadi sekali itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Jadi tolong tanda kat situ. Tolong tanda situ. InsyaAllah tersambung lagi. Dan firman Allah Ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni menjadi iktibar dan menjadi mendapat manfaat kita dengan apa yang kita belajar insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم منا منكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا كثيرا. الحمد لله. جزاكم الله.